Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Wani bersama saya Nazri Kahar. Malam ini kita berbicara berkaitan dengan jenayah scam. Mungkin perkara ini bukan perkara asing di kalangan kita, tetapi mengikut perangkaan Pusat Respons Scam Kebangsaan untuk 2023 sahaja misalnya, sejumlah 1.34 bilion kerugian dicatatkan melibatkan 33,235 kes jenayah dalam talian antara Januari hingga Disember tahun lalu. Ini ikut catatan NSRC itu yang dilaporkan ataupun direkodkan oleh NSRC. Pastinya banyak lagi individu ataupun warga negara yang terlibat dengan jenayah dalam talian ini tidak melakukan report ataupun laporan kepada pihak berkuasa. Jadi bayangkanlah jumlah mungkin melebihi 1.3 bilion untuk tahun 2023 sahaja. Jadi pelbagai modus operandi dilakukan oleh skamer ini, antaranya berkaitan dengan jenayah e-dagang, pelaburan-pelaburan yang tidak wujud. Kalau kita lihat lebih spesifik lagi berkaitan dengan jualan perkara-perkara atas talian, love scam, pinjaman-pinjaman segera yang tidak wujud dan sebagainya. Itu semua jenis-jenis jenayah dalam talian yang dicatatkan oleh NSRC. Jadi mengapa Malaysia menjadi negara orang kata pun paling rentan, antara yang rentan ataupun terdedah dengan jenayah scam ataupun jenayah dalam talian ini? Kita nak tahu lebih lanjut. Jadi saya bersama dengan Siraj Ali, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia ataupun MCCA. Apa khabar? Assalamualaikum Siraj. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Apa khabar, Cik Nazri? Terima kasih Siraj. Mungkin kita nak bagi gambaran yang luas terlebih dahulu dalam angka-angka yang ada dicatatkan. Di mana kedudukan Malaysia dalam aspek kepenggunaan internet kita, pemilikan gadget ataupun peranti, dan di mana ruang masa yang diperuntukkan, berapa lama diperuntukkan oleh rakyat Malaysia untuk melayari internet, dan juga apakah kegemaran-kegemaran warga Malaysia apabila mereka melakukan pelayaran dalam talian ini. Kerana kita nak tahu semuanya itu, barulah kita nak merujuk kepada jenayah scam ini. Okey, merujuk kepada satu laporan yang baru diterbitkan oleh We Are Social, iaitu satu pusat yang menyediakan laporan khusus berkenaan penggunaan cyber di dalam dunia, dan tidak terkecuali negara kita. Juga antara yang terlibat dalam pembentukan statistik berkenaan, antaranya yang berkredibiliti tinggi ni Meltwater. Antara sistem yang digunakan oleh pihak MCMC lah untuk mengenal pasti soal kepenggunaan dalam negara kita. Jadi merujuk kepada laporan yang dikeluarkan We Are Social, Malaysia di tangga ke-10 dalam dunia dari sudut kadar penembusan penggunaan internet dinisbahkan di antara pengguna internet dan penduduk di Malaysia. Lebih kurang 97.4%. Maknanya kurang 2.6% je nak menjadikan rakyat Malaysia ni 100% pengguna cyber. Dan kalau ikut dari sudut tempoh masa, rakyat Malaysia menghabiskan ataupun bukan habiskan, menggunakan internet ni lebih kurang 8 jam 17 minit. Lama tu. Membuatkan Malaysia berada di tangga ke-8 dalam dunia. Dan angka ni penting bila disebut oleh Tuan Nazri tadi berkenaan jenayah cyber. Nama pun jenayah cyber. Betul. Maksudnya perilaku jenayah yang dilakukan dalam ruang cyber itu, dan sudah pasti mensasarkan kepada pengguna cyber itu sendiri. Jadi kalau kita tengok, kalau Malaysia ni berada top 10 dalam penggunaannya di dalam dunia, sudah pasti Malaysia juga menjadi top 10 dalam sasaran penjenayah cyber untuk mereka menjerat kita dalam aspek jenayah berkenaan. Ya, mungkin Cik Siraj, apa itu sebenarnya jenayah cyber kalau kita boleh faham? Kerana sekarang ni dah macam-macam kan. Apa yang saya jelaskan awal tadi itu, ada penipuan untuk pinjaman, penipuan percintaan, ada jenayah-jenayah berbentuk e-kewangan, pelaburan-pelaburan kripto dan sebagainya. Mungkin perinciannya mungkin Cik Siraj boleh jelaskan. Saya lebih suka bagi pemahaman layman, Betul. pemahaman dari sudut aspek pengguna ni. Jenayah cyber ni merujuk kepada
salah laku ataupun perbuatan jenayah itu sendiri di dalam ruang, dipanggil ruang cyber. Maknanya apa saja perkara berkait tentang kesaling hubungan antara komputer dan mesti ada sambungan internet melalui peranti-peranti digital. Jadi aspek jenayah cyber itu boleh berlaku. Jadi dua benda asaslah dalam aspek jenayah cyber ini. Yang pertama, connectivity. Maknanya hubungan kepada internet itu sendiri dan mesti ada peranti yang mana majoriti dunia ataupun rakyat Malaysia guna pakai hari ini adalah telefon pintar. Ada dua perkara ni, sama ada kita sebagai pengguna terdedah kepada jenayah ataupun adanya dua perkara ini membuatkan sekelompok manusia itu ataupun mereka ini boleh melakukan jenayah. Dan aspek jenayah cyber ini tidak terhad kepada soal kewangan. Betul. Dia juga melibatkan soal credibility, kita punya reputasi, soal kita punya maklumat peribadi kita, sehinggalah ke tahap yang paling popular di dalam aspek jenayah cyber ini, iaitu melibatkan kewangan. Dan hari ini kita paling popular dengan perkataan scam. Dan banyak sangat kategori scam tu, dan seolah-olah ia tidak ada penghujung ataupun penyelesaian dalam isu berkenaan. Ya, kalau kita merujuk perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan scam ini, apa yang menyebabkan kita mudah terdedah ataupun setiap individu di negara kita Malaysia? Kerana saya rasa bukan Malaysia saja, ia fenomena global. Malah negara-negara tertentu mencatatkan kerugian yang lebih jauh berbanding apa yang dicatatkan oleh Malaysia. Tetapi kalau kita nak faham secara individu, Cik Siraj, apa yang menyebabkan kita mudah menjadi target ataupun sasaran skamer ini? Aspek jenayah cyber ni sangat berkait rapat tentang maklumat peribadi kita dan juga maklumat sikap kita dan juga sikap kita terhadap penggunaan dalam ruang cyber itu sendiri. Kalau kita ni ada sikap tamak, kalau kita ada sikap culas, kita ada sikap sambil lewa, kita tidak kita antara target kepada penjenayah cyber ini itu tadi. That's why penjenayah cyber ini bukanlah kategori penjenayah biasa. Dia juga dikategorikan sebagai intelligent crime ataupun jenayah yang pintar lah. Sebab mereka akan mengkaji pattern sikap pengguna itu sendiri, tambah dengan maklumat-maklumat peribadi yang mereka godam melalui pelbagai pusat simpanan data, dan akhirnya membentuk satu rantaian jenayah yang sangat sukar dibendung. Jadi kalau ambil sikap kita sendiri, sebagai contoh, kita kena faham apa sikap yang kita suka terjemahkan dalam dunia cyber itu sendiri. Bermula dengan apa yang kita suka klik like, apa yang kita suka tonton dalam platform dunia cyber melalui media sosial sebagai contoh, dia membentuk apa orang panggil pendigitalan sikap kita sendiri. Ya, maksudnya algoritma itulah. Algoritma itu sendiri. Dan algoritma itu juga dicipta oleh manusia, Tuan Azri. Jadi mereka yang terlibat dalam aktiviti jenayah cyber ini tak lari tidak bukan mereka yang ada pengetahuan yang tinggi dalam aspek digital ataupun ICT itu sendiri. Dan mereka yang menggunakan platform dunia cyber ini tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa kesedaran yang jelas, akhirnya mudah terjerat dalam menjadi mangsa kepada jenayah cyber itu sendiri. Dan sebab tu kalau pentingnya sebagai pengguna, kita perlu tahu dunia cyber itu apa. Bila kita berhubung setiap masa dengan internet itu sendiri, kita kena tahu risikonya apa. Dan perlu tahu apa asas kita sebagai pengguna dalam ruang cyber itu sendiri. Bagi Cik Siraj, kalau kita lihat pelbagai langkah untuk menutup ruang jenayah cyber ataupun jenayah scam ini berlaku, tetapi nampaknya mereka tidak berhenti setakat apa yang mereka lakukan sebelum ini. Kalau mungkin 10 tahun lalu, love scam, penipuan keldai dada ataupun pelbagai jenis keldai lah, kita tahu mereka tertipu dengan tawaran-tawaran kerja di luar negara dan sebagainya, sampai mereka hilang berpuluh-puluh ribu. Tetapi hari ini kita lihat sampai ke tahap mereka boleh menyamar agensi seperti LHDN, NSRC sendiri itu yang respon kepada report berkaitan dengan scam kebangsaan itu, mereka juga boleh menjadi pelakon. Begitu juga seperti tabung haji ataupun agensi-agensi kewangan yang lain. Jadi maksudnya mereka sentiasa mengubah dia punya MO ataupun mereka tahu
ruang-ruang untuk melarikan diri daripada dijejaki oleh pihak berkuasa? Adakah terlampau susah sebenarnya untuk kita menutup ruang ini? Okey, sebab tu jenayah cyber itu tadi kita ambil dari sudut optik scam. Ya. Mereka mengkaji sikap pengguna. That's why sebagai contoh bila kerajaan umumkan tentang sesuatu perkara berkait tentang KWSP sebagai contoh, ataupun berkait tentang lembaga hasil dalam negeri sebagai contoh. Jadi mereka dengan segera mewujudkan peralatan ataupun tools untuk mereka menjerat mangsa tadi. Antara yang popular adalah dengan mereka menyediakan phishing link, pautan phishing itu tadi, dan disebarkan melalui semua platform komunikasi digital yang ada, termasuk WhatsApp, termasuk Messenger dalam aplikasi media sosial, termasuk dalam kita punya SMS, dengan tujuan supaya bila kita klik dan kita ni dalam keadaan sikap pengguna waktu itu sangat tinggi untuk mencapai platform yang diumum oleh kerajaan itu, akhirnya sekiranya tidak peka, ada sikap culas dan tidak berpengetahuan, maka mereka mudah sangat jadi mangsa ada penjenayah cyber. Apa saja yang diumumkan dan apa saja yang popular di dalam platform media sosial, pada satu waktu penjenayah cyber ini sangat peka dan mereka akan mula menggunakan populariti sesuatu perkara berkenaan untuk mereka menjerat mangsa. Terbaik termasuk juga soal sebagai contoh sekarang sedang popular sebagai contoh popular tentang penggunaan sesebuah gadget, mungkin PS5 sebagai contoh. Jadi popular dalam platform media sosial mencerita tentang PS5, maka wujudlah elemen-elemen scam yang akan terkait tentang PS5 berkenaan. Jadi apa sahaja yang popular dalam perbincangan ataupun di dalam platform media sosial itu, maka penjenayah cyber ini akan mengambil peluang dan ruang terhadap pengguna. Bagi Cik Siraj, kalau kita lihat, kita ni hampir menggunakan mungkin 90%, 80% urusan peribadi kita, urusan transaksi kewangan kita dalam digital. Dan di situlah kita mendedahkan kita punya maklumat peribadi, kata-kata laluan, begitu juga tag-tag yang akan menyebabkan kita memindahkan sejumlah nilai yang akan dipindahkan dari bank kepada penerima dan sebagainya. Kadang-kadang terlampau banyak transaksi itu seolah-olah kita terdedah kepada banyak pihak, sama ada dalam urusan harian, dalam urusan rekreasi, dalam urusan pejabat, dalam urusan keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengenal pasti ada perkara-perkara yang tidak boleh kita kongsikan, tetapi nak ataupun tidak kita terpaksa gunakan kerana itu platform yang disediakan, iaitu dalam talian. Pandangan Cik Siraj. Dan Razri, kehidupan kita hari ini dah tak boleh diasingkan dengan internet. Internet itu adalah asas kehidupan manusia di dalam dunia pada hari ini. Kalau tengok angka pun, 8 bilion penduduk dunia, 5 bilion pengguna media sosial dan lebih 6 bilion ke 7 bilion itu mereka yang berdaftar dengan platform internet itu sendiri. Dan di Malaysia bayangkan 97% pengguna internet, ada hampir 0.3 saja yang tak menggunakan internet, mungkin kanak-kanak ataupun budak di bawah umur. Jadi dekat sini, aspek yang kena jelas kepada semua pendengar, kita tidak pernah diajar pun soal menggunakan internet itu dengan betul. Kalau dibandingkan dengan penggunaan kenderaan, pengangkutan atas jalan, bagaimana kerajaan menyediakan solusi ataupun pendidikan untuk menggunakan jalan raya cukup cantik. Adanya sekolah pandu, adanya undang-undang pengangkutan jalan raya, adanya apa sahaja ke tahap sebagai contoh sekarang kita ada kenderaan elektrik, ada amendment yang lebih mudah. Adanya e-hailing yang mana JPJ pun dapat ambil peluang untuk meminda attar dengan mudah dan sebagainya. Tapi soal internet ini dasarnya terpisah-pisah. Kita ada attar komunikasi multimedia yang mungkin majoriti rakyat Malaysia masih tak faham akta berkenaan. Ada juga yang akta berkenaan akta jenayah komputer sebagai contoh di bawah pihak PDRM yang masih gagal difahami oleh segenap lapisan masyarakat di Malaysia.
dan juga ada akta-akta lain yang terkait tentang dunia digital. Akta ini terpisah-pisah sehingga ia susah nak difahami oleh segenap lapisan masyarakat. That's why perlu yang pertama ada dua faktor utama sebenarnya dalam penyelesaian ini. Sebab kalau saya nak ulas soal step tu, saya yakin ada banyak sumber pihak kerajaan boleh yang telah platform pencerahan berkenaan. Tapi apa yang perlu daripada pihak MCC kepada kerajaan dan masyarakat umum faham, dua aspek utama ni perlu dititik berat oleh kerajaan. Yang pertamanya pembentukan akta komprehensif yang boleh melakukan pemahaman masyarakat ataupun rakyat di Malaysia ini tentang undang-undang dalam ruang cyber itu sendiri. That's why kita harap kerajaan pada tahun ini boleh menyegerakan dan sekaligus membentuk akta keselamatan cyber. Akta keselamatan cyber ini pula perlu jelas definisinya, kerana aspek keselamatan cyber bukan lagi hanya soal penggodaman network. Dia perlu juga didefinisikan sebagai keselamatan diri kita dekat dalam ruang cyber itu sendiri. Yang mana hari ini diri kita dah diterjemahkan dalam pelbagai bentuk dalam ruang cyber itu, termasuk akaun media sosial kita, image kita dalam ruang cyber. Jadi perlu merangkumi soal keselamatan diri setiap orang ataupun setiap rakyat Malaysia dalam ruang cyber itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aspek pendidikan. Pendidikan itu penting kerana kalau ditanya pada mereka yang berumur 40 tahun ke atas ataupun 30 tahun ke atas, kita tidak pernah ada guru ataupun cikgu yang dipanggil yang mengajar kita bagaimana nak menggunakan internet. Kita hanya tahu subjek ICT itulah subjek yang yang boleh di-explore mungkin di universiti. Dan mungkin dirujuk sebagai orang IT. Tapi hari ini penggunaan digital itu satu aspek berbeza, satu optik berbeza. Jadi kita perlukan ke tahap hari ini dalam keadaan agenda negara kita dan juga dunia ke arah digital, membentuk masyarakat digital, maka pendidikan itu tidak boleh diambil enteng. Perlu ada silibus wajib berkenaan literasi digital itu di peringkat terendah pendidikan negara kita. Kalau budak tadika dah pakai YouTube untuk tengok kandungan dan sebagainya, maka satu kewajipan untuk kita memberi pendidikan di peringkat itu. Sebab mereka tak faham dan mungkin ibu bapa mereka pun kurang faham untuk melindungi apa yang anak mereka absorb maklumat melalui platform dunia cyber itu tadi. Jadi sudah pasti ini adalah asas untuk menstruktur semula pemahaman pendidikan itu indirectly. Akan membentuk satu generasi yang cakna tentang step-step ataupun prosedur ataupun SOP mereka di dalam ruang cyber itu sendiri. Jadi dia akan indirectly dalam tempoh ke depan ni, dia akan menjawab persoalan Tuan Nazri tadi berkenaan apakah yang perlu dibuat, apakah step yang perlu dibuat apabila kita nak berdepan tentang jenayah cyber dan sebagainya. Sebab jenayah cyber itu berubah-ubah. Dia akan berubah mengikut masa dan ditambah dengan teknologi semasa. Sekarang dah ada AI dan sebagainya. Okey, bergerak ke arah itu kerana kita tidak mempunyai masa yang panjang, masa yang lama untuk berdepan dengan scammer ini. Sekarang kita lihat kalau yang kita bercerita tentang kerugian berbilion ringgit ini melibatkan pelbagai pihak, sama ada MCMC, regulator yang melihat isu berkaitan dengan jenayah cyber, berkaitan dengan kewangan, kita ada bank negara, bank-bank komersial ataupun Suruhanjaya Security. Bagi jenayah misalnya, biasa kita akan rujuk kepada pihak PDRM ataupun kalau kita beli barang dan sebagainya, mungkin ada ruang-ruang yang terlibat kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan sebagainya. Jadi nampaknya rencam. Kalau kita rujuk, kita pun tak tahu kat mana kita nak rujuk ataupun kita nak laporkan. Adakah kalau duit kita dipindahkan ke akaun yang tertentu, adakah hanya bank tersebut saja bertanggungjawab? Di mana pihak berkuasa seperti bank negara misalnya, ataupun PDRM yang nak tolong kita dan sebagainya. Jadi adakah semua pihak ini, pemegang taruh ini perlu duduk semeja dengan badan-badan profesional seperti akademik ataupun pakar-pakar jenayah cyber dan sebagainya untuk melihat keterangkuman ataupun the whole idea, the whole nation approach dalam kita membanteras jenayah scam ini? That's why selain daripada isu pendidikan dan akta tadi, mungkin sampai masa ini cadanganlah dah beberapa kali pihak MCCA utarakan supaya pihak PDRM sudah sampai masa wujudkan Jabatan Jenayah Cyber. Kalau sekarang ini unit jenayah cyber masih di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Masih bawah unit saja Masih unit dan anggotanya sangat sedikit. Kalau kerajaan
memandang serius soal kerugian berbilion ringgit dalam aspek jenayah cyber ini, maka perlulah kerajaan menilai adakah baiknya sekira PDRM dikembangkan ke tahap pembentukan Jabatan Jenayah Cyber itu sendiri. Sekiranya ada jabatan ini, mungkin ke depan kita akan lihat di setiap ibu pejabat daerah, ibu pejabat polis daerah itu akan adanya IO jenayah cyber. Kalau sekarang ini jenayah cyber disiasat oleh siasatan jenayah komersial. Sedangkan aspek jenayah cyber itu sudah pun merentasi soal, bukan hanya soal kewangan, soal kita punya pribadi, keluarga dan sebagainya. Betul. Jadi perlu ada sekiranya Jabatan Jenayah Cyber itu sendiri diwujudkan di bawah PDRM supaya pengurusan soal jenayah cyber itu lebih tersusun, supaya lebih mudah difahami oleh masyarakat, segenap lapisan masyarakat ini, dan dia lebih mudah dibincangkan di pelbagai peringkat. Kalau sekarang ini dia terpisah-pisah. Tuan Nazri tadi adanya MC-MC, kita adanya Bank Negara, adanya dan kaedah pelaporan pun agak boleh terpisah-pisah. Ada yang kadang-kadang terpaksa rujuk pada MC-MC, kadang-kadang terpaksa rujuk pada pihak PDRM. Bayangkan jenayah itu cepat. Prosedur untuk ambil tindakannya lambat. Jadi, macam mana kita nak selesaikan kalau dia situasi itu tidak selari. Jadi perlu ada, dan bold statement daripada MCCA sendiri pun kami selalu berharap supaya kerajaan memikirkan keperluan Jabatan Siasatan Jenayah Cyber itu di bawah PDRM. Adakah itu mencukupi ataupun ia perlu juga merangkumi hal berkaitan pencegahan sebelum itu berlaku? Tadi Tuan Siraj dah angkat isu pendidikan dan juga awareness ataupun kewaspadaan. Itu penting juga dan amat penting, bukan penting juga, memang penting diberikan pendedahan sejak sekolah lagi kepada remaja kita, anak-anak kita. Tetapi dari sudut pencegahan juga, apa lagi yang perlu kita dedahkan kepada masyarakat? Okey, soal kenapa pendidikan itu adalah sebenarnya penyelesaian akar ataupun root solution dalam isu yang kita tengok seolah-olah celaru ini. Kenapa pendidikan itu sangat penting? Kita perlu wujudkan startup generation ataupun generasi pemula yang boleh diukur. Kalau penyelesaian sesuatu perkara, perlulah ada tempat untuk kita rujuk dan mengukur tahap keberkesanan sesuatu perkara. Hari ini kita ada NSRC sebagai contoh. Kita ucapkan syabaslah kepada pihak kerajaan kerana mewujudkan satu entiti yang at least membantu menyekat pengaliran kewangan yang di-scam itu tadi. At least dia dapat membantu satu sudut. Tapi dari sudut yang menyeluruh, kita perlu masyarakat yang faham tentang apakah itu dunia cyber. That's why kalau pihak media sendiri pun buat awareness sebanyak mungkin. Dan saya yakin sekarang hari ini semua platform media telah pun memainkan peranan menyebarkan awareness, kesedaran. Tetapi kalau tengok angka mereka yang menjadi mangsa jenayah cyber terus meningkat. Tidak berkurang, tidak berkurang. Seolah tidak berkesan soal awareness tadi. Dalam keadaan pihak kerajaan pun mainkan usaha yang pelbagai untuk menyampaikan awareness tadi. Jadi kita sudah faham juga awareness itu tadi mungkin ada yang tidak sampai kepada. That's why perlu ada generasi pemula. Kita nak ke tahap pendidikan itu, kalau ada mereka yang sendiri jadi mangsa ataupun salah dalam aspek dunia kepenggunaan cyber itu, maka dia akan dirujuk balik kepada individu itu sendiri. Seolah-olah sebagai contoh saya menyatakan Perdana Menteri pertama Malaysia iaitu Tun Razak sebagai contoh. Jadi orang akan nampak saya tak pergi sekolah ataupun saya tak belajar dengan betul tentang sejarah. Jadi kesalahan itu datang kepada pengguna itu balik. Tapi sekarang kalau penggunaan digital, kita kata pengguna itu tak tahu dan tak faham. Kita tak boleh salahkan mereka tentang sistem pendidikan kerana sistem pendidikan itu tidak wujud. Maka kesalahan itu mula ditolak kepada kerajaan, ditolak kepada pihak lain. Jadi kita tidak ada good set up untuk measure tahap pemahaman masyarakat. Bila masyarakat tidak faham, dalam keadaan kepenggunaan digital hari ini terlalu pesat dan kita terlalu bergantung, maka berlakulah kecelaruan yang seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian. Itu dapat kita tengok melalui apa yang berlaku dalam aspek jenayah cyber dalam kurungan scam. Seolah-olah tidak ada kesudahan. Ya, akhir sekali mungkin Cik Siraj, kalau kita ingin menjadi sebuah negara yang matang penggunaan cyber dan kita juga mahu mendapat laba ataupun keuntungan dengan pelaburan besar negara membawa pelabur-pelabur asing melabur dalam bidang ekonomi digital
dan tak salah kita menjadi pengguna utama dalam pelayaran internet dan juga memperuntukkan masa yang lama 8 jam 7 minit itu antara masa yang agak lama untuk kita peruntukkan saban hari melayari internet. Tetapi kalau kita boleh alihkan kesukaan itu, kehebatan itu kepada yang lebih positif, mengapa tidak Malaysia perlu menjadi model dalam membanteras jenayah scam, jenayah cyber dan juga melindungi data-data peribadi supaya masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang cakna berkaitan dengan jenayah cyber. Kalau di dalam negara kita lihat aspek ICT itu sendiri, GDP-nya melebihi 25%. Betul. Angkanya lebih kurang dalam 400 bilion ringgit nilai market size ICT dalam negara kita, termasuk e-commerce dan sebagainya. Dalam keadaan hari ini, negara kita masih lagi dilabel sebagai antara negara pengguna yang tegar. Pengguna tegar. Negara pengguna tegar. Kita masih lagi tidak ada syarikat dalam ekonomi digital yang berstatus unicorn yang boleh bersaing seperti Grab yang mana sudah berada di Singapura ataupun platform-platform lain seperti di Indonesia ataupun di negara-negara jiran yang lain. Jadi di Malaysia ini saya tak menolak soal anak-anak Malaysia yang muda dalam bidang ICT ini ramai yang pakar, ramai yang berkemahiran tinggi, tapi sayangnya kadang-kadang mereka ini terpaksa memilih untuk berkhidmat di luar untuk mereka mengembangkan kemahiran mereka. Jadi kalau dalam negara kita, saya nampak perlu a good reset, not just reset tapi a good restructure about our education. Sebab bila pendidikan ada sebagai contoh kajian yang telah dibuat oleh pihak MCC bersama dengan pihak IPTS yang mana dapatan pemahaman even ke tahap revolusi industri 4.0 di kalangan generasi Z itu sendiri 80% tak faham. Bayangkan. 80% tak faham, bayangkan untuk industri mereka sekarang kita tinggal dalam IR 4.0. We live in IR 4.0 age, zaman digital. Tetapi kalau generasi Z kita sendiri tak faham apakah revolusi industri itu, back to basic, if we have a very good education, ada pendidikan yang sangat cantik, maka mudah untuk anak-anak muda di dalam negara kita ini menerajui atau memimpin negara Malaysia. Terima kasih saudara Siraj Ali, Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Kita berbicara angkara skamer negara rugi berbilion ringgit pada tahun lalu dan juga tahun-tahun sebelum ini. Kita tak tahu apa akan jadi pada masa-masa akan datang. Jadi perbincangan kami kurang-kurangnya membuka pencerahan apa yang perlu kita lakukan, apa negara perlu kita lakukan dan individu kita sendiri apa yang wajar kita lakukan. Terima kasih Siraj atas masa yang diberikan. Itu sahaja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.